إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif bermula riyadhah itu situ. Baik. Jadi tuan-tuan, kita buka muka surat 18 yaitu baris yang ke-7 daripada atas. Jadi kata tuan kita, penyusun dan pengarang kita, katanya bermula riyadhah itu yaitu mengerjakan ibadah yang beraniaya kepada nafsu seperti khalwah dan puasa dan mengurangi makan dan minum dan tidur dan berkata-kata dan barang sebagainya daripada segala ibadah yang berat atas nafsu. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan juga para pecinta ilmu tasawuf, para pencari ubat penyakit rohani. Jadi apakah asal perbincangan dan juga perbicaraan kita? Yaitu asal perbicaraan dan juga perbincangan kita ialah bagaimanakah cara kita nak mengikiskan sifat-sifat kecelaan yang ada di dalam hati kita dan juga yang ada di dalam nafsu kita dan juga yang ada di dalam roh kita.
Kerana bagi hati kita itu ada kecelaan-kecelaan, ada aibnya. Seperti mana ada juga bagi nafsu kita itu keaifan-keaifan yang amat banyak, maka seperti itu juga tuan-tuan ada di dalam roh kita ini keaifan-keaifan yang amat banyak. Jadi bagaimanakah kita nak mentasfiyah ataupun kita nak mentazkiyah, artinya nak menyuci dan juga nak membersihkan keaifan-keaifan yang tersebut itu daripada hati kita, iaitu seperti mana yang kita sebutkan dahulu, bahawa nak menyucikan ataupun nak mengikiskan segala kekaratan, kejahatan nafsu dan juga sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati kita dan juga keaifan yang ada di dalam ruh kita, iaitu melainkan dengan riyadhah satu, yang keduanya dan dengan mujahadah, dan yang berikutnya iaitu dengan muraqabah, serta kita mendapat taufiq, pertolongan dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak dapat bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun di antara kita ini yang suci, yang bersih daripada dosa dan kesalahan dan juga keaifan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum ahadan abada walakin Allah yuzakki man yasha. Jikalau bukanlah dengan limpah kurnia Allah dan juga curahan rahmatnya ke atas kamu, maka tidak ada seorang pun di antara kamu ini yang suci, bersih selama-lamanya daripada kesalahan dan dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia menyucikan dan juga dia membersihkan sesiapa yang ia kehendaki. Maka bila mana Tuhan kehendaki seorang itu nak bersih dirinya daripada kesalahan dan dosa, maka Allah Ta'ala limpah kurniakan ke atasnya dan juga Tuhan curahkan rahmatnya, serta Allah Ta'ala beri hidayah dan taufik, kekuatan untuk datang mencari penawar, untuk mencari ubatnya, iaitu kita panggil penawar rohani. Ubat rohani ataupun penawar bagi hati kita, penawar bagi nafsu kita dan juga penawar bagi roh kita, maka dia datang. Alhamdulillah, kesemuanya ini tuan-tuan adalah dengan rahmat Tuhan, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita. Bukan semayang kita yang membersihkan hati kita, bukan puasa kita yang membersihkan hati kita, bukan zakat dan juga bukan amal ibadat kita yang membersihkan hati kita dan juga kesalahan kita. Hakikatnya yang membersihkan itu adalah limpah kurnia Allah, curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas sesiapa yang dia kehendaki nak membersihkan dan juga nak menyucikan. Maka dia datang mengambil penawar rohani, dia datang mencari penawar bagi hatinya yang sakit. Tetapi kalaulah seorang itu Allah Ta'ala tidak kurniakan limpah kurnia ke atasnya dan juga curahan rahmatnya, maka dia tidak dapat inayah,
tak dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia tidak datang walaupun duduk di sebelah masjid, kerana tidak dapat limpah kurnia Allah dan juga curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis tuan-tuan, jadi di antara perkara ataupun proses kita nak menyucikan dan juga nak membersihkan hati kita ini, iaitu dengan jalan yang pertama ialah riyadhah. Baik. Apa makna riyadhah itu tuan-tuan pada istilah tasawuf? Ini bukan pada istilah bahasa. Kalau riyadhah pada istilah bahasa maknanya sukan. Riyadhah ma'i dipanggil sukan air. Itu kita panggil istilah bahasa. Tetapi riyadhah pada istilah tasawuf maknanya lain. Inilah orang panggil lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikan dia. Jadi yang kita nak bincang dan juga yang kita nak kongsikan pada malam ini tuan-tuan, iaitu riyadhah dari segi sudut ulama-ulama tasawuf. Apa makna? Tengok disebut. Dia kata bermula riyadhah itu iaitu mengerjakan ibadah yang berat, ia ibadat itu kepada nafsu. Itu maknanya riyadhah, mengerjakan ibadat yang berat atas nafsu. Pada ibadat yang berat atas nafsu, jadi yang nafsu kita berat nak lakukan ataupun nak mengerjakan ibadat tersebut, kemudian kita buat juga, kita latih juga. Itu maknanya riyadhah. Jadi dalam bahasa kita, bahasa mudanya kita sebut begini, yang dikatakan riyadhah itu ialah melatih tubi nafsu kita. Itu bahasa yang paling mudah, iaitu kita melatih tubi nafsu kita itu mengerjakan dan membiasakan ibadat-ibadat yang berat atas nafsu kita nak lakukan. Jadi tuan-tuan, apakah ibadah yang paling berat atas nafsu? Kalau mengikut orang panggil di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Imam Haddad radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ibadat yang paling berat atas nafsu itu iaitu qiyamul lail, bangun malam. Ini kita panggil ibadat yang paling afqal, yang paling berat di atas nafsu, iaitu ibadat kita bangun malam. Bangun pada waktu malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak, dibuat berbagai-bagai jenis mimpi. Ketika itu bangun kita pada waktu malam memang cukup berat ke atas nafsu kita, jiwa kita cukup berat. Tetapi bila kita latih dia malam yang pertama agak berat, dan malam yang berikutnya kita bangkit lagi latih dia, malam yang kedua latih lagi, malam yang berikutnya sampailah kepada 1 minggu, insya-Allah dia semakin ringan. Seterusnya kita lajak lagi sampai 2 minggu, insya-Allah semakin ringan. Begitu juga sampai kepada marhalah yang pertama, iaitu 40 malam. Al-marhalah ula. Sampai kepada 40 malam, insya-Allah tuan-tuan, dia akan bertukar lain rasanya, kita tak segan dan juga kita tak malas, bahkan rasa ringan saja. Dan bangun itu. Contohnya seperti mana kita ini berpuasa di bulan Ramadan. Hari yang pertama kita puasa, kita rasa lapar, pedih perut, sakit perut.
Tapi mai hari yang kedua kurang sikit, mai hari yang ketiga dia kurang lagi, yang keempat kurang, kelima kena sampai seminggu kita puasa. Ataupun puasa yang pertama kita puasa iaitu 10 hari yang pertama, kita sudah rasa lain, dah biasa, tak makan sahur pun tak apa kan? Itu namanya riyadhah, yakni melatih tubi nafsu kita itu dengan mengerjakan ibadat yang berat atas nafsu. Itu maknanya riyadhah, kita melatih nafsu kita, latih kan? Bila kita sudah menjadi biasa, berat tadi jadi ringan kan? Ibarat macam ni lah juga tuan-tuan. Kita tidak biasa duduk di dalam majlis ilmu 3 jam misalnya. Habis kuat kita ini biasa duduk dalam majlis ilmu mana antara maghrib dengan isya, 40 minit, 45 minit saja. Tapi kalaulah seorang guru itu dia mengajar sampai pukul 9.30, dia mula gelisah, tengok jam. Kenapa? Tidak ada latih tubi. Ya Allah, kalau seorang itu sudah biasa dengan latihan ini, duduk dalam majlis ilmu 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam dan berikutnya, dia rasa biasa, dia rasa ringan saja, tak rasa berat. Sebab apa? Sebab dia sudah melatih dirinya dan membiasakan dirinya dengan perkara tersebut kan? Itulah orang panggil ala bisa tinggal biasa. Dah kita biasa dah dengan perkara itu, hak berat jadi ringan. Tetapi kita ini tidak pernah melatih tubi diri kita dengan perkara yang berat, maka kita tidak boleh menanggung perkara yang berat tersebut. Macam itulah dengan nafsu kita. Kita tidak pernah melatih diri kita bangun tahajud pada waktu malam. Cukup berat nak bangun pada waktu malam, kerana tidak ada riyadhah. Tidak ada riyadhah. Ataupun dalam bahasa yang lain boleh juga kita sebut training. Training kan? Latihan itu tidak ada. Baik, maka sudah kita faham apa makna riyadhah. Makna riyadhah iaitu mengerjakan ibadat yang berat. Yang ibadat itu kepada nafsu. Dia buat misal, dia kata seperti khulwah. Baik. Apa makna khulwah tuan-tuan? Bahasa kita panggil khalwat lah. Khulwah itu maknanya bersunyi-sunyian, ataupun dalam bahasa yang lain kita panggil al-infirad, iaitu kita bersunyi-sunyian, berasingan dengan orang lain. Kita tidak bercampur dengan siapa pun. Baik tuan-tuan, maka tidak bercampur dengan orang ramai ini, ataupun kita tidak bergaul dengan orang ramai ini, adakah disukai oleh nafsu? Nafsu tak suka. Tidak. Nafsu kita ini suka bergaul-gaul dengan orang, bersembang-sembang dengan orang, bercampur gaul dengan orang. Kerana nafsu kita suka bercakap banyak. Nafsu kita suka nak bercerita hal tu, hal ni, perihal orang tu, perihal orang ni, topik tu, topik ini. Itu nafsu suka. Adapun riyadhah ini tuan-tuan, iaitu kita nak melawan ataupun kita nak memotong apa yang dikehendaki oleh nafsu. Kalau nafsu kita suka cakap banyak, maka latihan kita cuba kita biasakan, kurangkan bercakap. Hanya bercakap perkara-perkara yang penting, yang ada faedah, yang ada manfaat saja. Yang tak ada faedah, yang tak ada manfaat,
maka kita diam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam minhajnya, ia berkata, idza amamtan nutqa bil batil faj'al makanahu tasbiha wa in kunta fasihan bil kalam. Apabila kamu ini ada cita-cita dalam hati nak bercakap ataupun nak bertutur dengan perkara yang batil, perkara yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat, sama ada faedah dunia ataupun faedah agama ataupun faedah akhirat, tak ada faedah. Dalam bahasa yang lain, kalau kita bercakap tu kita haram dah dapat pahala, tak haram dapat pahala. Kalau kita bercakap perkara itu adakah lepas kita daripada ancaman siksa api neraka, haram tak lepas. Dapat pahala pun tak haram, lepas daripada ancaman siksa pun tak haram. Maka Imam Ghazali kata, faj'al makanahu tasbiha, cuba jadikan dan gantikan tempat itu dengan bertasbih. Kita nak bercakap benda tak ada faedah, lebih baik kita gantikan tempat yang tak ada faedah itu dengan bertasbih. Tasbih ada faedah, subhanallah, dapat pahala. Sekalipun kita ini orang yang sangat fasih, orang yang berpidato, yang cakap peta bercakap, yang pandai bercakap, tapi kalau kita bercakap itu tidak ada faedah, lebih baik kita diam daripada kita bercakap. Ini tentang dia panggil riyadhah. Kena latih diri kita. Gaya nak bercakap benda tak ada faedah, stop, duduk diam, tak usah cakap. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bercakap ini, apabila kita banyak bercakap, maka banyak tersilap dan juga tersalahnya. Apabila banyak salah dan banyak silap, maka banyak pula dosa-dosanya. Dan bila mana banyak dosa, maka api neraka lah tempat kita kalau kita tidak bertaubat, dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampun dan tidak memaafkan kita. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kasura al-kalamu kathura sakhtuhu wa idza kasura sakhtuhu kathura dhunubuhu wa idza kathura dhunubuhu fannaru awla bihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila banyak bercakap, maka banyak salah dan silapnya. Bila banyak salah dan silap, maka banyaklah dosa-dosanya. Bila banyak dosa, maka api neraka itulah yang lebih aula dan juga yang lebih utama dengan dia. Itu salah satu tuan-tuan faedah kita berkhulwah, iaitu bersunyi-sunyi diri hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Faedah khulwah ini tuan-tuan, kalau nak dibincangkan, dia ada banyak faedahnya, iaitu disebutkan oleh Al-Arif Billah Ibnu Ajibah hampir 20 faedah dan juga 20 kelebihan. Maka saya tak sebutkan di sini, lain kali insya-Allah ke depan lagi. Faedahnya cukup banyak. Baik, cuma kita nak ceritakan di sini bahawa khulwah itu salah satu perkara yang cukup berat ke atas nafsu. Jadi kita kena latih diri kita ini dengan mengerjakan ibadat yang berat ke atas nafsu, iaitu kita melatihkan diri kita memperbanyakkan bersunyi-sunyi diri, berkhulwat di dalam rumah kita kan,
di dalam masjid ke, ataupun di dalam tempat-tempat yang jauh daripada orang ramai. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, pada usia-usia kita yang sudah senja ini, kan? Pasal apa? Kalau kita nak keluar pun dua tujuan saja. Tujuan yang pertama iaitu tujuan kita nak mengambil ilmu atau nak menyampaikan ilmu. Kalau kita seorang guru, kita keluar untuk menyampaikan ilmu. Kalau kita seorang pelajar, orang yang belajar, maka kita keluar untuk mengambil ilmu sahaja. Yang kedua, kalau kita nak keluar daripada tempat khulwat kita pun, kita keluar hanya tujuannya islah. Tujuannya ialah silaturrahim. Tujuannya kita nak memperbaiki keadaan, ataupun tujuannya kita nak hubung rahim. Itu saja. Lain daripada dua perkara ini, tuan-tuan, tidak akan memberi apa-apa faedah dan juga manfaat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, pupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, liqa'un nasi laysa yufidu syai'an siwal hadayani min qila wa qala. Liqa'un nasi laysa yufidu syai'an. Berjumpa dengan manusia, berjumpa dengan orang ramai ini tidak memberi faedah apa sesuatu pun. Siwal hadayan min qila wa qal, melainkan cakap itu cakap ini, bagi al-hazayan, bagi cakap omong kosong, tak ada faedah. Cakap itu, cakap ini, tanya begitu, tanya begini, bab tu, bab ni, bab tu, bab ni, last sekali membawa kepada hazayan, sia-sia kosong. Pahala tak dapat, dosa yang dapat. Kan? Maka Ibnu Abbas berkata, faqlil min liqa'in nasi illa li akhdhil ilm au islahi hali. Maka persedikitkanlah daripada berjumpa dengan orang ramai, melainkan dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama kerana kita nak mengambil ilmu atau kita nak menyampaikan ilmu. Ini faedah. Nak faham? Ataupun kerana kita ini nak islah, nak memperbaiki keadaan. Contohnya kita tengok keadaan di situ ada kucar kacir, ada perkelahian, ada pertengkaran. Kita keluar untuk nak islah, nak memperbaiki ataupun nak memperdamaikan antara orang yang berkelahi. Ataupun kita keluar itu kerana silaturrahim, nak hubung rahim. Lama tak berjumpa dengan sahabat, lama tak bertanya khabar dengan kawan, jadi kita keluar hanya ziarah dia kerana nak silaturrahim. Tujuan tu saja yang ada kebaikan. Dan sebab tu tuan-tuan, golongan-golongan ahli sufi, mereka itu banyak berkhulwah. Dan di rumah-rumah mereka ataupun di tempat-tempat mereka, mereka sediakan satu tempat yang namanya khulwah. Kan? Khulwah. Baik. Itu satu, nak menggambarkan kepada kita bahawa riyadhah dengan khulwah ini satu benda yang cukup berat atas nafsu. Tetapi tuan-tuan, pada pihak permulaan saja. Tapi apabila kita sudah biasakan diri, maka yang berat tadi akan menjadi ringan dan mudah. Nah, ringan dan mudah saja. Baik, itu satu. Tengok lagi disebut, dia kata dan puasa. Dikendaki puasa di sini tuan-tuan, iaitu puasa sunat.
Wajib tu memanglah tak dapat tidak wajib di atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf kena buat puasa. Yang wajib itu puasa bulan Ramadan. Tetapi puasa sunan Isnin, Khamis, sunan ayyamul bid, hari 12, 13, 14, 13, 14, 15 hari-hari putih. Dan juga puasa-puasa sunan yang lain itu agak berat ke atas nafsu. Sebagai bukti, cuba kita lihat. Kita apabila habis selesai puasa di bulan Ramadan, kita menyambut hari raya Aidil Fitri. Selepas pada kita sambut hari raya Aidil Fitri, berapa ramai dan berapa banyak yang sambung Sittan min Syawal, 6 hari. Dan selepas daripada hari raya itu, siapa yang sambung? Dan yang di mana Nabi kita sebut dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, an man shama sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Ada riwayat yang lain, man shama ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia memperikutkan puasa itu dengan 6 hari daripada bulan Syawal, maka seolah-olahnya dia berpuasa 1 tahun. Berapa ramai dan berapa banyak. Maka kita tak nafikan ada yang banyak dan juga ada yang tak banyak. Ada kata tak apalah, kita pergi ambil raya ni dulu sampai ke raya ke-4, ke-5, kan Syawal tu panjang lagi. Kan last sekali tuan-tuan tengok dah habis dah. No, tak sedar pun. Kan ini tuan-tuan di antara perkara yang berat atas nafsu. Cuba kita biasakan latihkan diri kita itu dengan puasa Isnin dulu, lepas tu Isnin Khamis, lepas tu kita buat puasa Nabi Allah Daud alaihi salam, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Biasakan sampai satu peringkat kita boleh puasa 3 bulan berturut-turut, Rejab, Syaban, Ramadan. Sampai satu peringkat lah kita boleh puasa 1 tahun, kecuali hari-hari yang diharamkan ke atas kita puasa, iaitu hari raya haji, hari raya puasa, hari raya haji, dan 3 hari tasyrik, dan 1 lagi hari Syak, iaitu hari 30 Syaban. Siapa boleh buat begini? Tak ramai. Kerana apa? Kerana tidak ada latihan riyadhah, tidak ada. Dan bila kita tidak ada riyadhah, tidak ada mujahadah, maka kita cepat rebah. Dan cepat rebah. Macam dengan kita lah kan, kita ini nak masuk pertandingan silat misalnya, seni mempertahankan diri, tetapi kita tidak ada training, kan? Masuk tak sampai 5 minit rebah. Pasal tidak ada mujahadah, tidak ada riyadhah, latihan tidak ada, benar jatuh rebah, kan? Tapi bagi orang yang sentiasa melatih dirinya, latih tubi, bila dia masuk dalam gelanggang, relax ya. Round pertama okey, round kedua okey lagi, begitu berikutnya sampai round yang berikutnya dia masih lagi gagah dan kuat kerana riyadhah, ada latihan, kan? Allahu Akbar. Tengok lagi disebut, dia kata misal yang berikutnya, dan mengurangi makan dan minum dan tidur dan juga berkata-kata. Samalah, nafsu kita suka makan banyak, minum banyak, tidur banyak, maka kita kena
latih diri kita ini dengan makan sedikit, minum sedikit, tidur sedikit, dan juga berkata-kata yang sedikit yang memberi faedah dan juga yang memberi manfaat, tuan-tuan. Kan? Tengok lagi disebut, dia kata dan barang sebagainya daripada segala ibadat yang berat atas nafsu. Maka tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat sekalian, kita kena memahami satu perkara yang lain, iaitu yang luar daripada kitab ini, yang luar daripada teks ataupun nas yang kita baca ini. Apakah yang dimaksudkan dengan riyadhah yang sebenarnya, tuan-tuan? Jadi riyadhah ini ada baginya ibtida, permulaan, dan juga ada bagi riyadhah itu bidayah, kita bagi permulaan, dan juga ada bagi riyadhah ini nihayah, iaitu kesudahan. Maka kita kena faham apakah bidayah bagi riyadhah, permulaan bagi riyadhah, dan juga apakah nihayahnya, kesudahan bagi riyadhah. Ataupun dalam bahasa yang lain kita boleh sebut begini, iaitu ada bagi riyadhah itu wasilah, dan juga ada bagi riyadhah itu maksud. Kan? Maksud. Jadi apakah wasail yakni wasilah yang menyampaikan kepada maksud? Kita kena faham yang tu dulu. Apakah yang dimaksudkan ataupun hala tuju bagi riyadhah? Matlamat dia apa? Tuan-tuan, apa matlamat kita riyadhah ni? Tiada satu mesti ada matlamat. Kalau tak ada matlamat, buat apa kita buat? Contoh macam dengan kita semayang, apa matlamat kita semayang? Kita menuntut ilmu, apa matlamat kita menuntut ilmu? Matlamat dia, hala tuju dia. Apa dia, tuan-tuan? Matlamat ataupun maksud daripada kita riyadhah itu, tuan-tuan, iaitu tazkiyah, tasbih. Apa dia tazkiyah, tasbih? Iaitu maksud daripada riyadhah itu ialah kita nak dapat penyucian dan pembersihan hati. Jadi tasbiyatul qalbi wa tasbiyatuhu itu dibagi matlamat riyadhah. Tujuan kita melatih nafsu kita, tujuan kita melatih tubuh diri kita ini dengan mengerjakan amal-amal ibadat yang berat dan nafsu. Tujuannya apa? Tujuannya nak bagi hati kita ini bersih, hati kita ini suci. Bila hati kita bersih dan suci, ketika itu, tuan-tuan, baru hati kita ini menjadi tempat pandangan dan tilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila hati kita suci dan juga hati kita itu bersih, maka apa faedah riyadhah? Faedah daripada bersih hati, kesan daripada hasil daripada bersih hati, kesannya, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan curahkan, Allah Ta'ala akan tajallikan kepada kita ini rahsia-rahsia ilmunya. Kita dapat memahami rahsia-rahsia ilmu ketuhanan. Barulah mudah ke atas kita ini dapat faham apakah hikmah Allah Ta'ala menciptakan langit bumi.
Tidak, kita tak faham apa hikmah Tuhan buat langit. Langit tu pula 7 lapis. Tuhan buat bumi, bumi juga 7 lapis. Tetapi lapisan bumi dengan lapisan langit adakah sama? Walaupun 7 lapis. Pernah tak kita fikir begitu? Kalau sama, kenapa disebut dalam ayat Quran Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda, wa tak kata wal ardin? Sebab baru sesuai. Arda kalimah mufrad, satu. Tapi kenapa 7 langit itu dia guna kalimah jama' muannas salim? Allahul ladzi khalaqas samawati dipanggil kalimah jama' muannas salim, itu menunjuk atas kata banyak, 7 lapis. Tetapi maitang bumi wal arda diguna kalimah mufrad, satu. Walhal bumi itu 7 lapis juga. Pernah tak kita terfikir rahsia ini? Bagi tuan-tuan yang selalu membaca ayat Al-Quran, apa hikmah Tuhan sebut begitu? Tak disebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardin wa ma bainahuma. Ada disebut dalam Al-Quran ardin wa ma bainahuma. Qul inzuru madza fis samawati wal ardi. Tuhan tak kata juga qul inzuru madza fis samawati wal ardin. Siapa boleh jawab? Kenapa tidak ada jawapan? Inilah tuan-tuan, bagaimana kita nak memahami rahsia-rahsia yang sangat bernilai, yang bertinggi. Kalau hati kita tidak bersih, kalau hati kita tidak suci, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencampakkan rahsia-rahsia di dalam hati yang kotor. Tuhan akan mencampakkan rahsia-rahsia ilmunya apabila hati kita suci dan juga bersih. Baik, nanti kita bincang lain kali. Banyak benda yang kita nak bincang. Kita kembali pada tajuk asal tadi, iaitu apa? Iaitu ada bagi riyadhah itu bidayah dan juga nihayah, permulaan dan juga kesudahan. Dan juga ada bagi riyadhah itu wasilah dan juga maksud. Jadi apakah maksud riyadhah? Maksudnya tazkiyatun nafsi ataupun tazkiyatul qalbi, suci dan bersih hati kita. Itu maksud daripada riyadhah. Kalau gitu tuan-tuan, apakah perkara-perkara yang nak menyampaikan kita kepada maksud dan tujuan tadi? Dia panggil wasail. Perkara-perkara yang nak menyampaikan kita kepada tujuan tadi. Maka perkara-perkara itu tuan-tuan dikatakan wasail, iaitulah hak tadi khuluat, mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, mengurangi berkata-kata. Ini kita panggil wasail. Apa makna wasail? Perkara-perkara yang membantu ataupun yang menolongkan kita ini akan sampai kepada maksud dan matlamat tujuan kita, iaitu dapat pembersihan hati dan juga penyucian hati. Maka kita tak dapat kalau kita tidak melalui perkara-perkara ini. Kalau nak dapat pembersihan hati, penyucian hati, tak dapat tidak, mesti kena melalui proses-proses ini. Khuluat, banyakkan puasa sunat, dan juga mengurangi makan, minum, tidur dan berkata-kata. Tuan-tuan, yang di mana keempat-empat perkara ini kita panggil
ataupun dipanggil oleh ulama tasawuf dengan arkanut tariq. Dipanggil arkanut tariq. Apa dia arkanut tariq? Apa dia arkanut tariq? Iaitu tuan-tuan rukun-rukun perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun rukun-rukun supaya kita dapat pembersihan hati dan juga penyucian hati tadi. Kena buat 4 rukun ini. Apa dia 4 rukun itu? Yang pertamanya tuan-tuan, kena meninggalkan makan. Tak payah makan. Baik, jangan kopong. Sekali kita hurai selebih lagi. Ulama tasawuf mengibaratkan dengan kata tarkut ta'am, iaitu meninggalkan makan. Itu ataupun dalam bahasa yang lain kita panggil al-ju', iaitu berlapar. Apa makna berlapar? Maksudnya tuan-tuan, bukan kita tak makan langsung, tetapi kita makan hanya beberapa suapan yang boleh menolong dan juga membantu kita dan menguatkan kita untuk berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil luqaimatun yuqimna sulbah. Luqaimat, Nabi kita menggunakan perkataan luqaimat. Luqaimat ini kalau kita mengaji dalam bahasa dipanggil sirah tasghir, bukan sirah mukabbar. Sirah tasghir dengan makna luqaimatun daripada perkataan luqmah. Luqmatun itu sirah mukabbar, satu suap. Tapi di Nabi tak kata luqmatun, Nabi kata luqaimatun yuqimna sulbahu, dengan makna beberapa suapan yang kecil-kecil. Tasghir, beberapa suapan yang kecil-kecil yang boleh membetulkan tulang belakangnya. Yuqimna sulbah, yang boleh membetulkan tulang belakangnya, dengan mana yang boleh menguatkan dia untuk berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Jangan makan banyak, itu maksud meninggalkan makan, itu maksud lapar, bukan makna tak makan langsung. Sebab kita ini jenis kena makan kan, jenis makan, bukan kita malaikat. Maka kita makan, tapi makan itu yang tidak berlebih-lebihan. Sebab itu dalam kitab ini dia kata mengurangi makan, bukan tak bagi makan kan? Jangan silap kalau gitu tak payah makan, kena tanpa makan putih lah. Siapa suruh kan? Nabi apa suruh lagu tu? Kita jenis manusia, jenis makan. Jadi kita makan itu untuk menguatkan tubuh badan kita saja, untuk berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berlebih-lebihan. Itu maksud yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, rukun kalau kita nak dapat pembersihan jiwa dan juga pembersihan hati ini, iaitu kita kena tarkul syarab, iaitu tinggal minuman. Apa makna tinggal minum itu? Dia kata maksudnya kurangkan minum. Jangan minum banyak kan, jangan minum banyak. Bukan tak bagi minum, sebab kita ini jenis manusia makan dan minum.
Kata setengah ulama, makan, minum ataupun tinggal makan dan juga tinggal minum ini dia kira satu rukun. Dia kira sekali satu rukun. Baik, tak apalah kalau kita berlaku di atas kaul Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Lawaqi' Al-Anwar Al-Qudusiyah. Dia kata apa? Dia kata dua ni masuk sekali. Baik, kita ambil yang kedua. Kalau kita kira atas kaul itu, yang keduanya tuan-tuan, iaitu tarkul kalam. Apa makna tarkul kalam? Iaitu kita meninggalkan bercakap. Apa makna meninggalkan bercakap? Dasar bercakap ke kita jenis bercakap? Tak, maksud meninggalkan bercakap situ tuan-tuan, iaitu kita jangan kita banyakkan bercakap perkara-perkara yang tidak ada faedah. Kalau kita nak cakap pun cakap yang ada faedah, yang ada manfaat, yang ada harapan dapat pahala dan juga lepas daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cakap banyak mana pun tak apa kalau dapat pahala dan juga kalau kita yakin lepas daripada ancaman dosa. Kalau kita tak yakin dan kalau kita rasa tak lepas, baik dasar cakap, lebih baik kita duduk diam. Walaupun kita ini orang yang sangat fasih, betah bercakap, bertutur dan sebagainya. Baik. Dan yang berikutnya tuan-tuan, yang ketiga, iaitu tarkul an'am. Tarkul an'am maksudnya meninggal manusia, dengan makna kita tinggal orang ramai, dengan makna kita berkhulwah, bersunyi diri, kan? Bersunyi diri. Itu tengok yang tiga tu. Dan yang keempat, rukun dia nak sampai kepada penyucian hati dan juga pembersihan jiwa ini, iaitu tarkul manam. Apa makna tarkul manam? Yakni meninggalkan tidur. Maksud apa? Maksudnya banyak kita kena berjaga pada waktu malam, berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ulang, 4 rukun ini. Yang pertama, tarkut ta'am, iaitu meninggalkan makan yang berlebih-lebihan. Yang kedua kita panggil iaitu yang kita sebut tadi dia panggil tarkul anam, meninggalkan manusia, artinya meninggal orang ramai. Dan yang ketiganya tarkul manam, meninggalkan tidur yang banyak. Yang berikutnya tadi iaitu kita panggil tarkul kalam, iaitu meninggalkan bercakap-cakap yang banyak yang tidak memberi faedah. Tuan-tuan, maka dalam keempat-empat perkara ini, manakah yang paling besar sekali? Kalau tuan-tuan boleh buat hal besar ni, insya-Allah hal lain itu dia akan mengikut saja. Hal mana satu tuan-tuan? Yang mana satu? Maka kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bukan saya kata, saya menghikayatkan perkataan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Lawaqi' Al-Anwar Al-Qudusiyah fi bayani qawaid as-sufiyah, menyebut bahawa dalam empat rukun ini tuan-tuan, yang paling besar sekali iaitu meninggalkan makan. Artinya kita mengurangi makan sedikit saja tuan-tuan.
Pasal apa? Pasal apabila seorang itu dia makan banyak, maka dia akan mengikut minum banyak, kan? Baik, apabila dia minum banyak, maka akan mengikut yang ketiga, iaitu tidur banyak. Apabila ketiga-tiga ini berhimpun, makan banyak, minum banyak, tidur banyak, dia juga kena banyak berjumpa dengan orang ramai. Sebab apa? Sebab nak cari keperluan makan minum ini, kan? Tidak nak makan ke mana kalau tak keluar jumpa dengan orang bekerja, tak gitu? Terpaksa kena keluar dengan orang, pergi jumpa orang, buat kerja, cari ni beda nak beli makan minum ni. Sebab itu Syekh Abdul Wahab berkata, apabila seorang itu dia berlapar, maksudnya dia makan sedikit. Bila dia makan sedikit, lazim, mesti lazim pada kebiasaannya dia akan minum sikit. Bila seorang itu minum sikit, maka dia akan tidur sedikit. Tuan-tuan, bila dia tidur sikit, minum sikit, makan sikit, dia suka dah nak jumpa orang. Tak suka nak jumpa orang. Macam kan kita kan, kita lapar, kita tidur tak banyak, perlu rehat banyak, malas nak jumpa orang. Maka di situ ada khulwah, tarkul anam, meninggal manusia, kan? Begitu juga bila kita lapar, makan sedikit, kita makan minum sedikit, maka kita meninggal minum sedikit. Dan juga begitu juga bila kita minum sikit, tidur pun sikit. Bila kita tidur sikit, minum sikit, makan sikit, tuan-tuan, kita suka dan nak bercakap banyak. Tak suka nak bercakap banyak, maka di situ ada tarkul kalam, meninggalkan bercakap-cakap yang tak ada faedah, hanya nak bercakap benda-benda yang ada faedah sahaja. Ini tuan-tuan teori, kan? Bukan setakat teori, memang benda ini tajribah. Tajribah dengan mana satu bentuk kajian yang sudah dikaji oleh ulama tasawuf, dipanggil tajarub. Satu bentuk kajian yang dikaji dah oleh ulama tasawuf, maka mereka melatih murid-murid mereka begitu dalam mentarbiyah ataupun mendidik anak murid mereka kalau nak sampai kepada matlamat, iaitu penyucian hati dan juga pembersihan hati, akan membuat proses-proses ini. Maka proses ini kita panggil wasail riyadhah. Atau bagi faham tahu istilah wasail, maksud, maqasid, dan wasilah, maksud, wasail, maqasid. Jadi wasail dia apa? Maksud dia apa? Maksud itu kita panggil hala tuju ataupun matlamat ni, ya. Faedah-faedah yang kita dapat, hasil-hasil yang kita dapat melalui proses tadi. Allahu Akbar. Baik, maka apabila kita faham begitu, tuan-tuan, tak dapat tidak, kalau kita kurang makan dan kurang minum dan kurang tidur dan kurang bercakap dan juga kurang kita berjumpa dengan orang ramai, tetapi dengan niat kita nak diet dan nak turun berat badan, maka tuan-tuan tak dapat juga tazkiyatun nafs, tak dapat juga tasbiyatul qalbi, tak akan dapat juga pembersihan hati dan juga pembersihan jiwa. Sebab niat kita kurangkan makan untuk mengurangkan berat badan. Sebab itu tuan-tuan, ulama berkata, di antaranya ialah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi di dalam kitabnya Jami'ul Usul bil Awliya, dia kata apa? Syarat kita nak buat 4 perkara ini, makan sikit, tidur sikit, cakap sikit, kurang berjumpa dengan manusia ini, mesti kena muafakat dengan
Al-Quran dan juga muafakat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tersasar daripada Al-Quran dan sunnah, maka kita tak akan dapat maksud tadi, iaitu pembersihan. Hanya dapat apa? Kurih badan lah. Tak? Cuba tengok berapa ramai wanita-wanita ataupun laki-laki kan, yang mereka kurang makan, kurang minum, kurang tidur, tujuannya kerana menguruskan badan ataupun mengurangkan berat badan. Tapi adakah mereka dapat pembersihan jiwa? Tak, riak lagi ada. Tak ada pembersihan jiwa. Ujub lagi ada, bahasa kagum dan bangga dengan diri. Tengok, aku dapat menurunkan berat badan aku dalam masa sebulan, 2 bulan, berapa kilo. Dia ada lagi perasaan ujub, perasaan riak. Maknanya tidak ada tasbih kan? Tidak ada pembersihan. Maka yang pentingnya tuan-tuan, niat kita. Aku kurangkan makan, kurang tidur, kurang bercakap, kurang berjumpa dengan manusia. Tujuannya taqarrub ilallah, nak mendekatkan diri kita dan juga nak mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dapat tasbiyatul qalbi wa tazkiyatul nafsi, dapat pembersihan jiwa dan penyucian hati, insyaAllah Subhanahu wa ta'ala. Betulkan nawaitu kita. Baik, itu makna riyadah. Kemudian riyadah itu tuan-tuan, dia ada 2 kategori pula, 2 bahagian. Tengok dia kata, maka riyadah itu terbahagi kepada 2. Pertama, riyadatul adabi. Apa makna riyadah? Al-adab, melatih adab. Kita tanya melatih tubi adab kita. Itu makna riyadah adab. Apa makna? Iaitu keluar daripada tabiat nafsu. Baca dulu. Dan keduanya riyadatul talab. Dia panggil latih menuntut. Apa makna latih tubi diri kita ini menuntut dan juga mencari-cari? Dia kata iaitu sah murad dengan dia. Ini apa bangkait dengan apa yang kita sebutkan tadi. Cuba tuan-tuan lihat kan, duk sami kan, duk cai panggil duk sami budak dan seumpama dengannya, mereka ada juga riyadah, melatih diri mereka dengan makan sedikit, minum sedikit, tidur sedikit, sedikit mengurangi kesemuanya itu. Tetapi apakah yang mereka dapat? Adakah dapat tasbih, pembersihan jiwa? Tak. Adakah mereka itu mendapat bagi penyucian hati? Tak. Kenapa? Cuba jawab. Kerana riyadah mereka tidak mengikut Al-Quran. Kerana riyadah mereka tidak mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa benda pun tuan-tuan, kalau kita tersasar daripada Al-Kitab wa sunnatul gharra, maka kita tak akan dapat matlamat dia yang sebenarnya, iaitu penyucian ini. Sebab itu tuan-tuan, maka riyadah itu berajan kepada riyadatul talab. Apa makna riyadah talab? Itu disebut, dia kata sah murad dengan dia, yakni sah maksud dan juga tujuan riyadah itu. Apa tujuan yang sebenar? Apakah maksud yang sebenar bagi riyadah? Maksudnya kita sebut tadi,
yaitu penyucian hati dan juga pembersihan. Tiba-tiba kita niat lagu lain, nawaitu kita lagu lain, maka tidak sah murad. Bila tidak sah murad, tak dapat penyucian dan juga pembersihan. Baik, maka tuan-tuan, sebelum nak sampai kepada Riyadhatul Talab ini, dia ada Riyadhatul Adab. Riyadhatul Adab itu maksudnya keluar daripada tabiat nafsu. Tuan-tuan faham ke tak? Apa arti keluar daripada tabiat nafsu? Apa makna keluar daripada tabiat nafsu? Artinya begini, iaitu tabiat nafsu kita suka apa? Suka makan banyak. Maka keluar daripada tabiat makan banyak apa? Makan sedikit. Itu maksudnya. Faham? Begitu juga tabiat nafsu kita suka minum banyak. Maka keluar daripada tabiat nafsu minum banyak, iaitu kita mengurangi minum. Pendek kata menyalahi dia. Itu mana keluar. Keluar. Nafsu kita suka tidur banyak, tabiat nafsu kita suka tidur banyak. Jadi keluar daripada tabiat tidur banyak tu, kurangi tidur, mengurangi tidur. Itu nama riyadhah adab. Riyadhah adab. Kita nak mendidik adab nafsu tu. Oh, dulu engkau suka makan banyak, lah aku nak didik, nak takdib. Nak didik, kena kurang makan. Dulu engkau suka minum banyak, dulu engkau suka cakap banyak, dulu engkau suka tidur banyak. Sekarang aku nak didik engkau bagi mengurangi semua perkara tersebut. Maka mengurangi, menyalahi itu dikatakan al-khuruj anin nafsi. Dia keluar daripada nafsu, yakni daripada tabiat nafsu. Maka kata ulama, tuan-tuan, keluar daripada tabiat nafsu itu an-ni'matul uzma li'annaha a'zamu hijabin bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Keluar daripada nafsu itu adalah merupakan nikmat yang cukup besar, kerana nafsu itu, tuan-tuan, hijab yang paling besar, hijab yang paling tebal di antara seorang hamba dengan Tuhan dia. Hijab yang paling besar, a'zamu hijab wa athqalu hijab. Hijab yang paling besar, hijab yang paling tebal sekali antara seorang hamba dengan Tuhan dia, iaitu Sang Pencipta dia. Kalau kita boleh keluar, maka kita dapat nikmat yang cukup besar. Apa nikmat yang besar tu? Apakah nikmat yang besar tadi? Kita dapat syuhud Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat mengenang Tuhan, senantiasa muraqabah Tuhan, senantiasa musyahadah Tuhan, sentiasa seolah-olah kita ini kebersamaan dengan Allah di mana-mana kita berada, di mana masa kita berada. Tuan-tuan, begitu keadaannya. Itu nikmat yang besar. Baik. Maka kata Tuhan kita, dia kata ni secara jumlahnya, maksudnya secara kesimpulannya, maka riyadhah itu ibarat daripada makna membersihkan daripada segala perangai yang bangsa nafsu. Itu saja. Nak faham secara kesimpulan apakah makna riyadhah? Riyadhah itu dengan makna kita nak bersihkan benda-benda, tabiat-tabiat yang tidak baik yang ada pada nafsu itu, kita nak tukarkan dengan tabiat-tabiat yang baik. Itu saja.
tujuan ria Allah. Kan? Kalau kita boleh tukar tuan-tuan daripada yang tak baik kepada baik, itu baru dinamakan luar biasa. Luar biasa tak? Luar biasa. Hebat, tu baru nama hebat. Kan? Macam juga orang tu, dia tak pernah main semayang, tiba-tiba dan dia rajin semayang. Hebat, luar biasa. Jangan seorang itu dia tak pernah mengaji, tiba-tiba dia main mengaji. Kita tengok, buang tabiat lah bahasa kita kan. Betul tak bahasa kita panggil, dia tu buang tabiat ke? Tu dia lah tu. Buang tabiat tak baik, itu ganti tabiat yang baik. Kenal tak? Kenal lah tu. Dia ni aku tengok lama 10 tahun 20 tahun tak pernah main mengaji, tiba-tiba main mengaji tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Dia ni buang tabiat. Kenal tak? Tu bahasa kita lah tu. Buang tabiat sungguh. Buang tabiat nafsu tak baik tu, dia gantikan dengan tabiat yang baik. Itu maksud ya Allah. Mana? Baik. Kemudian katanya, dan arti muraqabah pula. Situ dululah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Tuan-tuan, saya mengajar diri saya sendiri dan tuan-tuan kesemua, latihlah diri kita ini dengan perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mana biasakan, insya-Allah lama-lama akan jadi satu kebiasaan bagi kita. Kan? Tabiat yang baik. Situ dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam alayhi. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlaasal muqinin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma bi nuri wajhika alladhi mala'a arkana 'arsyik an tazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik kama yanbaghi an tu'rafa bih. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.